Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Auni Ashikin binti Rosliza. Nama saya Fahda binti Syarul Hafiz. Nama saya Nur Afika binti Suhaimi. Nama saya Nur Fatini Raihah binti Ahmad Hamidi dan Hibah amanah adalah bentuk pemberian harta secara sukarela tanpa mengharapkan balasan. Dilakukan semasa hayat kedua belah pihak. Dalam proses ini, harta yang dihibahkan diserahkan kepada pemegang amanah untuk sementara waktu sebelum sepenuhnya diteruskan kepada penerima hibah. Seluruh transaksi ini berakar pada kasih sayang dan kesepakatan antara pemberi hibah dan penerima hibah. Dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul 'azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa melihat. Allah juga telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Hibah amanah dalam Islam menurut kitab Al-Fiqh Al-Manhaji terjadi ketika seseorang memberikan harta kepada yang bukan mukallaf seperti kanak-kanak atau orang gila. Penerima hibah dikehendaki menerima tanggungjawab sebagai pemegang amanah dengan tugas mengurus dan mentadbir harta tersebut. Sementara itu, menurut Seksyen 2 Akta Umum Majahidi 1971, seseorang dianggap dewasa pada umur 18 tahun. Pemindahan harta amanah berlaku pada waktu ini, membebaskan pemegang amanah dari kewajipan menguruskan harta tersebut setelah mencapai umur dewasa. Keperluan hibah amanah. Hibah amanah memenuhi beberapa keperluan yang penting. Pertama, ia memastikan kebajikan pemberi hibah terjaga di mana pemberi masih dapat menikmati harta yang dihibahkan. Kedua, hibah amanah melindungi kepentingan penerima hibah terutama anak-anak kecil yang kebajikan mereka terus dijaga setelah kematian pemberi hibah. Ketiga, hibah amanah menjaga kepentingan harta pemberi hibah dalam situasi kematian penerima dengan menetapkan syarat penyerahan harta hanya boleh dilakukan selepas kematian pemberi. jadi saya akan menjelaskan tentang prosedur hibah dan juga hibah amanah. Bagi langkah pertama adalah sempurnakan rukun hibah. Bagi rukun hibah memerlukan penghibah, penerima, ijab, contohnya saya hibah serta menyerahkan milikan harta ini kepada kamu dan saya izinkan kamu mengambil milikan. Kemudian aset, contohnya hartanah, tunai, saham, kenderaan dan harta-harta lain. Seterusnya, qabul. Contohnya saya menerima hibah tersebut, saya serta mengambil milikan. Kemudian sah hibahnya dan memerlukan saksi satu dan saksi dua. Kemudian langkah kedua, surat ikatan amanah. Yang pertama adalah penerima. Penerima perlu bersetuju melantik pemegang amanah dan meletakkan syarat. Kemudian bagi pemegang amanah perlu meletakkan syarat rukbah dan umrah. Syarat dimaktub dalam surat ikatan amanah, skim pembahagian aset dan aset. Kemudian penghibah perlu bersetuju melantik pemegang amanah. Saya akan membentangkan tentang carta aliran proses hibah amanah. Pertama sekali, setiap pemohon akan melalui fasa yang pertama iaitu penerimaan permohonan. Yang kemudiannya akan melalui proses penyemakan skim, pembahagian, syarat dan juga pembatalan. Dan kemudiannya proses yang ketiga iaitu dengan mematikan stem dan juga daftar aset hibah.
Seterusnya, proses yang keempat, seorang pemohon akan melalui proses pemegang amanah sebagai tuan punya aset hibah, yang mana seterusnya akan berpindah ke fasa proses yang kedua terakhir, iaitu kematian penghibah mengikut syarat umrah. Dan yang proses yang terakhir ialah dengan kematian penerima mengikut syarat rukbah. InsyaAllah kita berpindah ke perbincangan yang kedua, iaitu prosedur pengurusan hibah dan hibah amanah di pejabat tanah. Pertama sekali, seorang pemohon untuk hibah ini akan melalui pejabat tanah dengan membawakan 3 perkara, iaitu borang 14A, juga surat ikatan dokumen, juga bergeran dan juga resit cukai tanah. Kemudiannya, proses untuk hibah amanah ini akan mengambil masa selama seminimum 6 bulan. Manakala proses untuk hibah akan mengambil masa dalam kurang daripada sebulan. Untuk seorang pemohon, jika ingin bayar cukai taksiran, maka dia perlu pergi ke lembaga hasil untuk mematikan stamp dan juga daftar di pejabat tanah. Kesimpulannya, hibah amanah dapat menjadi satu alternatif kepada perancangan harta seseorang. Bukan itu sahaja, dengan mengambil kira pilihan yang Islam tawarkan, kita dapat menjana hibah amanah yang tidak hanya menepati keperluan tetapi juga relevan dengan realiti semasa. Kesimpulan daripada proses hibah tersebut, hibah yang dibuat itu perlulah daripada pihak profesional ataupun organisasi demi memudahkan pemohon hibah tersebut. Dan yang terakhir, masyarakat perlu berpengetahuan dan faham tentang konsep, prosedur dan kesan hibah supaya lebih memudahkan proses hibah yang perlu dihadapi. Sekian, terima kasih.